Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita kembali semula ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid dan surau, setelah kita terhalang untuk pergi ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid dan surau kerana satu wabak yang bukan sahaja melanda negara Malaysia, bahkan seluruh dunia. Cuma pada hari ini kita, alhamdulillah, hari ini tidak ada kes rakyat tempatan. Hari ini kali kedua kita zero, bahasa Balinya zero kes tempatan. Walau bagaimanapun Haji Syarif tak main. Rinduku padanya tidak terkira. Jaga SOP kena jaga. Pak Jangan sila buat penjarakan fizikal, bukan sosial, fizikal. Jadi kita masih kena jaga lagi, tuan-tuan. Nah, dia bersama dengan kita sehingga adanya vaksin. Selagi tidak ada, dia boleh datang bila-bila masa. Jadi kita nak kena jaga. Nah, dia biasanya orang tua-tua ni payah sikit nak jaga, jadi babi, telinga tak dengar. Bukan sini, tempat lain. Orang muda sikit, orang tua-tua ni payah. Kita nak marah dia pun tak boleh, nanti merajuk pula. Jadi kita nasihat, tuan-tuan, mana SOP ke masjid perlu dijaga. Kita tak nak takut berulang semula kluster masjid, tak nak. Kluster lain tu kita tak fikir, tak peduli, tuan-tuan. Orang pun tak peduli. Kalau kluster pasar malam, orang tak peduli pun. Kluster pasar pagi, orang tak peduli pun. Kluster pasar tani, orang tak peduli pun. Kluster kelab malam, orang tak peduli pun. Kluster masjid, orang akan peduli. Agama ni orang akan peduli. Kalau Pak Gad rogo budak 8 tahun peduli tak? Tak peduli pun. Kalau ustaz rogo, jengkreng. Agama kena jaga. Oleh kerana itu SOP jagalah. Makna kalau boleh bawa sejadah sendiri. Kita tak tahu sejadah kita sujud tu mungkin Pak Cak sujud. Dia pula jenis bersing, bersing. Kita tak boleh jangka benda ni. Nah, oleh kerana itu kita bawa lah jadah sendiri ataupun kain serban pun tak apa, lapik atas. Mana hak tu hak kita. Satu, nah. Jangan buat mudah, jangan permudah benda ni. Yang kedua, pakailah mask seperti aku ini, pakai dagu. Ni dah aku nak cakap sebab jauh ni 3 meter dengan Pak Cak ni. Pak Cak, kita 2 berapa meter? 3 meter. Hak dekat-dekat pakai, kita tak tahu. Yang membawa COVID-19, orang Bali panggil COVID-19, dia kadang tu tak ada gejala apa-apa. Nah, tuan-tuan. Tapi yang tak ada gejala tu dia payah nak jangkit sikit lah. Sebab tu yang demam-demam, yang batuk-batuk, jangan dok main je lah. Ikut SOP.
Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, jadah bawa pakai mask, jarakkan sosial. Nah, adakan jarakkan sesama, ada masa kita nak solat ataupun masa kita dalam kuliah, kita jarakkan. Semua ni kita kena jaga dulu sementara waktu. Dia tidak akan lama, insya-Allah. Nah, kalau kita jaga, dia tidak akan berlarutan, dia tidak akan lama, dan insya-Allah kita akan jadi macam biasa baliklah. Walaupun jadi macam biasa balik, kita dah biasa dengan normal baru ni, new normal, new norm. Saya tak boleh salam hari ni. Saya tak boleh salam ni. Pak Cap boleh salam? Boleh dah? Boleh dah salam? Kurang ajar. Jadi gayak. Gayak. Kita dah 3 bulan tak sah. Gayak. Sebab itu kalau orang hulu salam, saya akan buat gini. Minta maaf. Bacaan lah. Minta maaf. Budak-budak kan tahu apa budak sekolah. Ustaz. No, it isn't. Jaga. Jadi tolong jaga tu dulu. InsyaAllah mudah-mudahan dia hilang seluruh dunia ni, dah tak ada dah. Okey, kita kembali pada asal. Law. Masih banyak jiran-jiran kita pun masih tinggi dia punya kadar dia. Jadi kita kena hati-hati. Baik, tu yang pertama. Di mana-mana pun sebut yang tu dulu sebagai mukadimah kuliah. Dan malam ni mukadimah kuliah pertama saya di Masjid Dirga. Nah, tapi saya bukan kuliah pertama saya lah. Di masjid ni kali pertama kita bermula. Tempat lain saya dalam malam ni malam ke-10 saya rasa saya ni lah. Baik. Jadi kita akan sambung kitab pengajian kita yang tertangguh sejak daripada bulan 3 dulu. Dah 3-4 bulan. Kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, Profesor Dr. Yusof Al-Qaradawi. Yang kita baca dulu ikut yang saya lipat. Ikut saya lipat lah. Nah, ikut yang ni lah. Kita sampai pada muka surat 152. Betul baca? Betul tak? 152. Betul? Pak Cak ni yang mengikuti kuliah. Betul ya? Okey. 152 di bawah tajuk pakaian wanita muslimah. Tajuk kecil dia. Tajuk besar dia ialah bab pakaian dan perhiasan lah. Tajuk besar dia pakaian dan perhiasan. Dan sub tajuk dia yang kita nak sambung baca pada malam ini ialah pakaian wanita muslimah. Muslimah ada Ustaz? Tadi ada mana ni ada? Ingat dia tak mai lagi. Baik. Pakaian wanita muslimah. Islam mengharamkan wanita memakai pakaian ketat yang boleh menampakkan bentuk badan atau pakaian yang nipis yang boleh menampakkan apa yang ada di sebalik pakaian itu. Tu dia punya ciri-ciri yang pakaian wanita muslimah. Ingat yang tu lah. Ingat yang tu. Hafaz. Lelaki hafaz, perempuan pun hafaz. Mudah, tidak ketat. Bermakna mana-mana pakaian perempuan yang ketat, dia sudah tidak mengikut ciri-ciri wanita muslimah. Mana tak boleh pakai seluar jin, Pak Jah. Bukan kata perempuan, lelaki pun sama, ciri dia sama, tak boleh ketat. Perempuan tak boleh pakai baju ketat, tak boleh pakai seluar ketat. Lelaki pun sama, tak boleh pakai baju ketat dan seluar ketat. Cuma lebih-lebih lagi perempuan sebab seluruh tubuh dia adalah aurat. Lelaki ni antara pusat dan juga lutut. Perempuan seluruh tubuh adalah aurat kecuali muka dan 2 tangan hingga pergelangan tangan. Bukan 2 tangan, bukan 2 tapak tangan, salah. Saya tanya satu kelas pelajar saya. Saya masuk mula mengajar, tajuk dia terus pergi tajuk kepada surah An-Nur ayat 30-31, ayat kefahaman untuk pelajar tingkatan 5. Surah An-Nur ayat 30-31 mengenai aurat. Tajuk dia bagi batas-batas pergaulan. Terus saya tanya daripada hujung ke hujung. Takrifkan aurat wanita. Yang wanita pun sama, yang lelaki pun sama. Takrif dia kata aurat wanita ialah seluruh tubuhnya kecuali muka dan 2 tapak tangan. Betul. Pak Cik pun sama dengan mereka.
Salah kata itu salah. Kecuali muka dan dua tapak tangan, kalau itulah takrifnya, bermakna hak kawasan atas ni adalah aurat. Sebab dia kata hak tidak aurat muka dengan dua tapak tangan. Pak Cat baru nak menyesal ke apa? Dua tapak tangan ni ya. Ni tapak ke dak ni? Belakang ni. Mana takrif Pak Cat ialah belakang tangan ialah aurat. Bermula esok isteri Pak Cat kena buat baju kat atas ni, hujung ni selit sini, cengek ini. Pak Cat buat sendiri, bukan aku kata. Sebab tu tukar takrif dia. Kecuali dua tangan hingga pergelangan tangan. Mana mula sini sampai sini. Mana sampai sini, hak ni bukan aurat, hak atas bukan aurat, yang bawah juga bukan aurat. Jadi muka hingga dua tangan hingga pergelangan tangan. Kaki aurat, kaki tak masuk dalam takrif. Mana aurat? Mana perempuan keluar rumah pakai stocking, jawapan dia. Perempuan keluar rumah, jawapan dia kena pakai sarung kaki. Orang baling kata stocking. Berapa ramai tak pakai? Cleaner perempuan hadut kerja tu, di pejabat ke di sekolah, dia pakai sarung kaki ke tak? Jengkreng. Nak tegur tak tegur, nak tegur salah tak tegur salah, jadi semua serba salah. Payah tak ada dia pakai ya. Nah, cikgu-cikgu pun ramai tak pakai. Cikgu boleh tahan, ustazah lagi tegur. Allahu Rabbi. Yalah kita nak solat. Kita balik pukul 4.30 contoh. Zuhur solat sekolah. Lah ni kami balik pukul 2 lagi, lepas ni balik 4.30 macam biasa balik lah. Zuhur memang kena sekolah. Rumah tak ada habis dah. Nak balik tu asar dah masuk. So, orang balik ni tu hak ujung. So, dia daripada bilik guru nak pergi tandas, buka dah stocking. Jeng. Jalan prak. Nampak laki tak? Hang pakai stocking masuk sampai dalam tandas, hang buka dalam tandas. Tak nak bagi basah stocking, takut masam, bawa lah spare kita punya tuala kecil sudah, bawa pergi. Nanti ambil wudu sebelum pakai stocking semula, sapu lah, takkan aku nak ajak satu-satu bodoh. Bodoh potong lah. Tak reti. Tegur marah. Yang kacau, kubur masing-masing. Sebab kubur masing-masing kita tegur. Lu sekali mudah. Malaikat nak katok, kita pegang malaikat, jangan katok. Kita ramai kan. Seorang ni payah tu kita nak bagi peringatan. Sebab kita masuk kubur seorang-seorang, tak ada siapa nak tolong. Atas dunia ni lah kita nak tolong pun. Sana tak boleh tolong. Walaupun sebelah kita ni dikuburkan, sebelah kubur Tok Guru sekalipun, tak boleh tolong. Tapi pesan, saya nak pesan, jangan kuburkan orang hak tak apa baik sebelah kubur Tok Guru. Takut Tok Guru tu tak elak tidur malam dalam kubur. Bising. Tahu tak? Bising dok kena katak. Jadi ingatlah kita, tanggungjawab kita, anak-anak kita, isteri kita dan sebagainya. Di bawah tanggungjawab kita, jangan pakai baju ketat. Tu ciri tahu. Yang kedua, tidak boleh jarang. Nah, baju tu walaupun dia pakai longgar, tidak ketat, okey dah. Dia longgar, boleh, okey dah. Tapi jarang pula dia menampakkan warna kulit hitam ke putih tu nampak dalam tu. Maka juga tidak menepati ciri-ciri perempuan muslimah. Maka dua ni kalau tidak ditepati, maka dia dikira tidak menutup aurat dengan sempurna, dan dia akan masuk dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak kita nak baca bawah ni hadis dia. Baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahlin nari lam arahuma, qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas, wa nisaa'un
kasiyatun ariyatun mumilatum ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis Abu Hurairah, hadis sahih. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, Pak Cak ambil masa berapa lama nak apa hadis ni? Seminggu? Okey, minggu depan baca depan saya hadis ni. Saya sentiasa akan sebut hafalah hadis untuk kita sekurang-kurang tidaklah tubuh ataupun ruang kita ni kosong daripada hadis. Quran pun hafal, hadis pun kita hafal juga, sekurang-kurang 40 hadis. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, salah satu dari hadisnya hadis ni apa? Baik, apa sabda Nabi dalam hadis ni? Sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua golongan dari ahli neraka, Nabi sebut. Dua golongan dari ahli neraka yang aku belum pernah lihat mereka. Nabi tak pernah tengok zaman dia. Cuma Nabi ni dia panggil meant to show tomorrow. Orang Bali panggil, sini panggil apa? Sini panggil apa? Seorang lelaki yang Allah anugerahkan dia boleh cerita masa depan. Dia kata dia tak pernah tengok dua golongan ni, tapi dia cerita dia dua golongan ini akan masuk neraka, tapi aku tak pernah tengok mereka. Makna bukan zaman dia lah. Zaman siapa Pak Jad? Zaman siapa? Zaman kita. Nabi tak pernah tengok, tapi dia tahu dah akan berlaku benar. Itulah Nabi. Ayah pen tak boleh buat gini. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, dia tahu dah ada dua golongan, tapi dia tak pernah tengok, tapi dia tahu dan mereka akan masuk neraka, kata Nabi. Iaitu suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor lembu, alat untuk memukul. Kalau kita mudah panggil ekor pari, mudah kita jenis tu, ekor pari jenis-jenis tu macam ekor lembu. Cambuk seperti ekor lembu. Mereka memukul orang dengannya, iaitu penguasa yang kejam. Hak ni bukan tajuk saya lah. Salah satu daripada dua golongan hak Nabi dia tak pernah tengok zaman dia, tapi akan ada di zaman akhir zaman, ialah pemerintah yang zalim. Dia gambarkan sering memukul rakyat dia. Sama dia zalim dengan pukul ataupun dia menipu rakyat, sama, artinya sama. Menzalimi rakyat. Akan ada di akhir zaman. Nabi sebut memang ada apa. Dunia ni selagi tak turun Nabi Isa alaihissalam, dia tidak akan ada keadilan. Sampailah Nabi Isa turun, zaman pemerintahan Nabi Isa baru ada keadilan. Tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati sekalian, satu tak apa, yang ni bukan tajuk saya, bukan tajuk kita. Tajuk kita hak nombor 2, golongan kedua apa dia? Dan wanita. Ni wanita yang berpakaian dengan pakaian yang separuh bogen. Nisa'un kasiyatun ariyatun. Perempuan yang berpakaian dengan pakaian separuh bogen, mana tidak sempurna cara dia tutup aurat, yang menarik perhatian orang yang melakukan maksiat di samping dia sendiri melakukan maksiat. Mana boleh menarik perhatian lelaki-lelaki yang mata dia jahat, kepalanya lonjong seperti bonggol unta, mana fashion rambut. Nabi boleh cerita dah 1400 tahun zaman dia dulu. Nabi boleh cerita dah rambut fashion jadi macam tu zaman akhir zaman. Zaman dia tak ada. Lah berlaku dah. Berlaku dah. Apa takut jawab? Ada. Ramai banyak sangat. Jenis orang Bali panggil free hair. Bukan sekadar free hair, dia buat fashion. Nabi sebut dah dalam hadis ni 1400 tahun yang lampau. Dia kata macam bonggol unta. Mana macam-macam fashion, bonggol unta kan macam tu kan. Mereka ini tidak dapat memasuki syurga. Nabi sebut dah mereka tidak akan dapat masuk syurga. La yadkhulnal jannah. Mereka tidak akan dapat masuk syurga.
dan tidak dapat mencium bau syurga. Masuk tak dapat, cium pun tak dapat. Padahal bau syurga itu dapat dicium dari jauh perjalanan sekian dan sekian. Dalam hadis lain, syurga ni sebelum ahli dia sampai ke syurga dalam jarak 500 amin, 500 tahun perjalanan, dah boleh bau dah. Pak Cik pakai minyak wangi jenis apa? Ha? Jenis mahal kan murah? Hak RM2 ke 20 beritahu aku. Hak jenis mahal, oh bau jauh, 5 meter 6 meter bau dah. Wangi nah, syurga lebih jauh wangi dia tu, 500 tahun sebelum sampai. 500 tahun perjalanan langit bumi ya. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Surah Sajdah. As-Sajdah. Malaikat-malaikat ini menguruskan urusan Allah Subhanahu wa taala daripada langit turun ke bumi dan naik semua bumi ke langit dalam tempoh alfasanatin, 1000 tahun, mimma ta'uddun, yang kamu kira atas dunia. Makna dari segi jarak dunia, kalau kita kira 500 tahun turun, 500 tahun naik tu 1000 tahun. Itulah jarak bumi dengan langit, jauh Makna nak cerita syurga tu bau dia jauh. Tiba-tiba pok-pok ni bukan kadang tak boleh masuk, bau pun tak boleh. Mana terlalu jauh mereka ini dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kesian kita tengok mana perempuan-perempuan yang berpakaian tidak menutup aurat, berfashion macam-macam yang bercanggah dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ni kita tengok kesian sebab apa? Dia tak layak masuk syurga. Sebab tu kita nak bantu dia. Bantu macam mana? Bantu tegur. Kalau kita ibu, kalau kita bapa, bantu anak-anak kita dengan mendidik mereka daripada kecil menutup aurat. Dia tak boleh mula umur 15, tuan-tuan. Mula umur 15 dia tak jadi dah. Dia kena mula umur dia masa dia umur 2-3 tahun. Sebab itu kita tengok hari ni budak-budak kecil-kecil pakai tudung. Cik 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ayah ibu dihantar pergi tadika dan sebagainya, pakai tudung comel. Tu aja. Muka dia comel ah. Dia tak macam Pak Cat uduh. Sebab apa muka dia comel Pak Cat? Tak ada jerawat. Budak-budak mana ada jerawat, muka pun bersih. Baby face orang panggil. Kita jenuh tonyoh, budak sejuk. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, nampak comel. Masa tu letih dah. Tapi pok-pok yang bukan Islamik, dia tengok dia tak apa. Budak-budak dah bungkus dah. Anak baru umur 3 tahun, 4 tahun, bungkus dah dia kata. Jenis tidak suka kepada agama macam tu lah. Dia tengok kita sindir. Apa punya bapa, apa punya ibu. Anak 3 tahun pakai tudung dah panah lah bodoh. Tengok anak dia ni, tangan tak ada baju ni. Daripada kecil lagi perempuan, anak perempuan pakai baju tangan tak ada dah. Tu aja. Bawa pergi pasar malam, bawa pergi pasar pagi, bawa pergi pasar tani. Anak tu daripada kecil diajar pakai tak tutup aurat. Kita yang didik dia. Lepas tu bila dia besar, dia jadi macam tu lah. Dia ikut pendidikan. Lentur rebung sejak dia pada dia buluh, sejak dia pada rebung dia. Kalau kita dah jadi buluh, tarik lepas naik balik. Tarik lepas naik balik. Tak boleh lah. Rebung kita lentur, dia bagi dia bengkok, nanti dia naik buluh dia bengkok macam kita bentuk. Dia bermula situ. Mana-mana pun dia akan mula situ. Jadi nak lahirkan wanita-wanita yang begini, maka dia pada kecil lah pendidikan dia akan berlaku. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu baru hadis kita baca. Tengok keterangan dia.
Dikatakan kepadanya seumpama berpakaian bogel kerana pakaian yang dipakainya tidak berfungsi untuk menutup aurat tubuhnya, menutup tubuhnya kerana terlalu nipis dan jarang. Sehingga pakaian itu menampakkan bentuk tubuh yang terselindung di sebalik pakaian itu sebagaimana kebanyakan wanita pada masa kini. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, saya nak, kalau tuan-tuan ada handphone, memang semua bawa handphone, boleh pergi pada Google, tuan-tuan type cara menutup aurat yang betul, cari hak ada gambar macam ni, tuan-tuan tengok. Nah, saya nak baca. Ada 6 kesalahan hak diberi sinilah, sekurang-kurangnya yang dilakukan oleh wanita muslim ni tentang pakai aurat, pakai pakaian tidak menutup aurat. Saya print yang ni, saya letak dalam bilik, dalam kelas saya, dalam kelas pelajar saya. Print, saya tampal di depan sudut pendidikan Islam, saya tampal. Saya pesan dengan budak-budak saya, kalau guru-guru perempuan masuk, suruh cikgu perempuan itu lihat dulu pada gambar ni, dia hak mana? Hak nombor 1 ke, hak nombor 2 ke, hak nombor 3 ke, nombor 4 ke, nombor 5 ke, nombor 6. Kalau dia salah satu daripada 6 ni, suruh dia keluar. Makna dia berpakaian tidak dengan cara yang tidak betul, dia tak layak nak didik kamu jadi manusia. Yang main aku. Nah, budak-budak tak tahu buat ke tak. Saya tampar dalam kelas. Dak, cikgu nak mengajar anak kita kalau pakai pun teruk. Macam mana anak kita nak elok? Dan dia pun teruk. Seperti ketam mengajar anak berjalan betul, dia pun sengit. Tu macam dia tu kena betul dulu. Hari ni kita tengok guru bahasa Inggeris lebih Islamik daripada ustazah tu sendiri. Tu je. Ustazah pakai ringkas, pakai nampak-nampak macam tak apa betul. Ustazah pun pakai fashion. Fashion hak menepati syarak. Tak apa ni, fashion tidak menepati syarak. Dia tu sendiri. Kadang tu bercakap, angkat tangan. Bila angkat tangan nampak betul ni, tak tudung tiap. Pakcik tengok. Pakcik gelak tu. Moh. Ustazah tu. Guru bahasa Inggeris pakai labuh yang mengaji United Kingdom. Malu Allah. Dia tak kira siapa. Dia kira pendidikan. Kamu ustazah ke, kamu cikgu biasa ke? No. Pendidikan. Nah, ni saya nak baca yang pertama. Ikut gambar ni lah. Kesalahan pertama. Kain yang dipakai terlalu singkat. Kalau tuan-tuan buka, nampak lah singkat dia tu. Makna nampak sampai ke betis. Orang perempuan tak boleh selok sampai betis. Baca. Ada satu kedai mamak, dia jual nasi biryani. Nasi biryani lagi nasi apa? Hujan panas, buh bila. Perempuan datang nak beli. Dia ada tirai depan, dia kata selak kain. Marah perempuan ni. Bukan selak kain dia, selak tirai tu. Nah, perempuan jangan selak kain sekali-kali. Apa berlaku jangan selak. Hujan lebat. Dia belah kanan ni dia pegang payung. Nak pergi kereta daripada Porsche, daripada bawah bumbung ni dia nak pergi kereta dia dia bawa payung. Bila dia nak pergi tu, hak kanan pegang payung, hak kiri selak kain. Gelak apa macam? Macam mana tengok. Ni selak. Selak buat apa? Tak boleh selak. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dia sampai depan tu traffic light, daripada betul masuk traffic light. Hari hujan. Perempuan tu tak tahulah kereta dia mungkin rosak kot. Mungkin masuk air kita tak tahu. Dia melintas depan traffic light tu. Selak kain sampai lutut. Aku tak jadi jalan kereta aku.
melawak jadi jalan, tapi melawak lah. Ada orang tak jalan, dia melintas, dia selok kain, orang tengok semua. Jangan selok, biar pi lah, basah balik basuh pun lah. Dah biasa dah, takut basah apa, biar pi. Dia tak boleh selok. Dia kira ramai tempat orang awam, dia mana boleh selok kain. Satu nah, makna dia tak boleh pakai kain yang boleh menampakkan betis dia. Nak naik motosikal, kalau pakai baju kurung jangan naik. Tu aja. Nak naik macam mana baju kurung, mesti selok punya. Dia satu kalau nak naik motosikal membonceng di belakang, kalau pakai baju kurung, macam nak buat? Sila atas motor. Tak apa, sila tak nampak. Sila peluk laki. Laki kono sikit, lemu lintas kelepung jatuh. Duduk sila itu kan bukan lekat elok. Nah, tak boleh. Kalau dia pakai baju kurung jangan naik motor dah. Kereta tak apa, duduk dalam, orang tak nampak. Tuan-tuan, semua yang dirahmati, mana kalau dia nak naik motosikal, dia kena pakai seluar yang longgar, tidak ketat dan juga tidak nipis. Ataupun dia pakai baju kurung tak apa, dia pakai seluar tracksuit dalam dia. Makna kalau ada kecemasan kena naik motor, dia boleh naik sebab dia boleh selok kain dia, dan yang nampak adalah seluar dalam tracksuit dia, dan juga dia kena pakai stocking. Hak ni banyak kita tak jaga ni, perempuan-perempuan anak-anak muda duk naik motor petang-petang bukan pakai stocking. Ayah dia tak tahu ataupun ayah dia tak tahu yang kata kaki itu adalah aurat. Ni jaga. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, itu satu. Nah, kesalahan A. Kesalahan B pula. Tudung tidak menutupi dada. Tudung setakat ni saja tak lepas. Dia tudung kena lepas. Lepas sampai mana baca? Melepasi nasi lemak. Dia separuh ataupun dia labuh, tapi dia jenis buat ini. Pak Cak tengok time mana? Hak ni banyak kan ni. Lebih lagi masa kenduri kendara. Kan dia sibuk duk nak basuh dan sebagainya. Dia akan selok. Maka akan nampak belahan baju dia. Perempuan dia akan ada belahan baju sini lah. Dia akan pakai kancing tu. Belahan tu boleh nampak. Kalau dia tunduk, nampak macam? Pernah tengok? Itu kesalahan kedua. Pakai tudung jangan duk lipat ke atas. Jangan biar dia lepas. Gitu. Orang perempuan dalam rumah, kalau ada kawan-kawan suami dia datang, kawan-kawan anak dia hak lelaki datang, kalau dia nak keluar pergi ruang tamu, nak sembang dengan mereka, nak pakai stockingnya. Tudung tak cerita, nak pakai dah stockingnya. Pejat. Tak boleh lepas kaki gitu aja di ruang tamu. Berapa orang pakai stocking? Jadi kita hak datang mengaji ni kena buat perubahan. Tak mungkin sebelum ni kita tak tahu. Duk kira pakai stocking, keluar rumah dalam rumah tak kira. Jadi kalau isteri kita nak keluar sembang sama di ruang tamu sama dengan kawan-kawan kita yang bukan mahram dia, maka dia kena pakai stocking. Pergi kerja memang kena pakai dah. Ni dalam rumah ni kena pakai tak? Kena jadi perempuan yang iffah, yang mulia. Baik, jadi hak kedua ni, hak tadi dia punya kain singkat, mana nampak betis tak sempurna tutup dia, tu termasuk dalam Nabi sebut lah, yang kata ahli neraka. Yang kedua, pakai tudung dia tidak labuh dan tidak melepasi apa yang perlu dia tutup. Yang ketiga, tudung tidak menutupi dada satu, lengan blouse pendek, tangan baju pendek pula dah. Tidak bersarung kaki, tiga, kain yang dipakai terlalu singkat. Maka hak ni kita ambil tambah lagi dua, ialah baju dia tak sampai ke pergelangan tangan. Sama ada sampai di tengah saja ataupun terus dia pakai t-shirt. Boleh tak? Boleh. Balik.
Perempuan tak boleh pakai t-shirt depan lelaki bukan mahram. Keluar daripada rumah sahaja t-shirt, no. Walaupun nak pergi kedai sebelah rumah aja. Rumah dia sini, kedai depan tu setengah kilometer ataupun suku kilometer ya. Tak boleh pakai baju tangan pendek, no. pakai sempurna. Waktu perempuan kalau dia ada anak lelaki, suruh anak dia pergi kedai. Jangan duk pergi lah. Susah dia tu, kita mudah. Tu Pak Jat, lompat pergi tu lah Pak Jat. Pak Jat baju tak pakai pergi kedai, jangan. Dia nak ambil tu, dia susah lah perempuan ni. Nak jaga betul-betul. Suruh anak dia pergi sudah, hak lelaki. Yang suruh perempuan, hak lelaki pergi. Beli apa? Belacan. Habis, ayah suka belacan. Dia tu banyak kerja nah. Tengah duduk mesin kain, mesin kain, tintin, apa dia? Lazada, Shopee. Pergi macam tu, buka pintu, rambut tak duduk. Tu aja. Hak Lazada tu minat dia. Aduh, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi susah perempuan suruh hak lelaki pipi tu. Shopee main tu, tintin tu dia. Sehari 3 kali. Pagi sampai tengah hari, sampai petang sampai. Nak jaga. Tu bukan mahram dia. Payah memang payah nak masuk syurga aja. Tak nak masuk balik. Nak masuk main. Cara dia payah, memang payah. Syurga tidak dibentang dengan permadani merah. Susah. Nak masuk neraka mudah. Rahat. Nah. Ini perempuan kena jaga. Baik, tuan-tuan. Kemudian dia kata tadi baju lengan pendek dan juga sebagainya, dan tidak memakai stoking. Itu kesalahan yang ketiga. Yang keempat pun dia kata pakaian ketat, kita sebut dah tadi. Pergi yang kelima. Yang kelima, blouse yang dipakai singkat, yang bawah pula lebih kurang lah. Tapi yang tadi kain, yang ni blouse, dan seluar panjang, nah singkat. Yang keenam, kain yang dipakai yang dipakai berbelah, sama ada di depan atau di belakang atau di sebelah kiri kanan ataupun di sebelah kiri, main belah. Macam mana? Nak tengok? Nak tengok? Tak pernah? Tengok juga. Ada satu bank, saya nak sebut color dia. Sebut color orang tahu. Nah, sebut kuning, Maybank. Tak nak sebut color dia. Perempuan. Nah, dia lepas jalan 2-3 orang. Saya duduk dalam kereta. Depan semua okey. Pas ke belakang kita pun tengok cermin. Tengok cermin belah. Belah belakang. Belah dekat punggung, lepas pada paha, lepas pada lutut belah. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Tengok dalam cermin tu. Dah ada buka cermin terus. Ada hak belah belakang, ada belah tepi kanan, ada belah tepi kiri. Hak belah tepi ni, hak ni orang panggil pakaian halal haram, dia panggil. Masa dia jalan kaki dia sama, tutup elok halal. Langkah hak kanan, belah nampak paha, haram. Nah, halal haram. Halal haram. Macam-macam. Fashion macam-macam. Nah, inilah hak Nabi kata salah satu hak perempuan hak pakai pakaian yang tak cukup sagi, orang kata. Ahli neraka. Jadi tak boleh. Kena pakai pakaian yang sempurna. Apakah pakaian sempurna seorang perempuan muslimah? Tengok nah. Ni gambar dia. Tuan-tuan boleh cari. Depa bagi gambar. Yang pertama, lengan baju panjang sehingga ke pergelangan tangan. Pastikan keluar rumah sahaja mesti baju sampai sini. Baju pula ada kancing. Ada kancing sini. Jangan baju macam ni hak tak ada kancing. Lelaki tak apa, perempuan jangan. Bila dia angkat saja, perut jatuh. Bila jatuh sudah nampak aurat.
Tak apa ustaz, pakai ni. Bagi apa? Sarung tangan sini. Tak apa. Tak boleh. Sarung itu tidak diiktiraf sebab dia ketat. Ketat dah dia pakai dalam. Dia tebal tapi ketat tau. Ketat kan? Takkan sarung tangan tak ketat. Ada sarung tangan jenis ni. Mesti dia ketat. Bila ketat tak mendapati syarat. Tak boleh. Jenggreng. Maka hak tepat kita kena pakai kancing sini bila angkat tak itu. Macam mana? Berat malam ni balik nak tengok baju lah ni. Buka almari depan. Almari depan 3, kita 1 lah. Tengok baju hak tak ada kancing, tarik bang. Tarik 3 almari tinggal 1. 2 bubuh kancing. Kena kemas sikit macam. Buat kemas sikit lelaki ni. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki pemimpin perempuan. Mana suami dia kena pimpin isteri dia. Tak betul kena tegur lah. Lawan, aku menikah baru. Berani. Jadi isteri kena ikut lah. Arahan suami yang tidak bercanggah dengan agama dia kena ikut. Tak ikut, nusyuz. Habis. Balik cek. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tangan baju sampai ke pergelangan tangan. Kemudian kain ataupun seluar yang dipakai mesti panjang sehingga ke buku lali. Panjang dia. Dan ditambah dengan stoking, mesti memakai stoking. Tudung mestilah labuh dan menutup dada dan tidak jarang. Kemudian dia punya apa ni, tak apa nampak dah. Baju dia mestilah labuh dan longgar. Labuh dan longgar. Kasut tinggi yang tidak berbunyi kalau nak pakai. Kalau nak pakai kasut tinggi lah. Hak belakang tumit tinggi yang panggil tu. Tapi yang tu silap hari bulan ayah. Kawan saya seorang Keledoh. Tahu Keledoh? Tu tanggal silap jejak. Lutut dia tu jadi masalah. 3 bulan cuti sekolah. Tak boleh jalan. Kasut tumit tinggi punya pasal. Macam mana? Kalau anak-anak kita, isteri kita nak pakai kasut tumit tinggi boleh, tapi dia tak boleh bunyi. Ada kasut tumit tinggi tak bunyi. Ni prok tahu dah ni. Siapa dia ni? Minah Ronggeng. Dia kena ada getah bawah dia pijak tu tak bunyi. Syarat dia. Sekiranya hendak memakai kasut yang bertumit tinggi, pastikan tumitnya diperbuat daripada getah nak elak bunyi. Al-Quran sebut kamu tak boleh menggoyangkan kaki sehingga mengeluarkan bunyi yang boleh menarik perhatian lelaki. Tak boleh pakai gelang kaki macam Hindustan. Tengok Hindustan. Masa mereka duduk menari tengok. Alhamdulillah. Bunyi kereng-kereng tak boleh. Menarik perhatian lelaki, hukum dia haram. Surah An-Nur ayat 31. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati saya, itu di antara ciri-ciri pakaian perempuan muslimah. Jadi cukuplah setakat tu dulu. Yang lain tu tuan-tuan boleh baca sendiri, saya hurai dah. Nanti kita akan sambung penyerupaan lelaki dengan wanita dan wanita dengan lelaki.